Assalamualaikum. Hai semua. Terima kasih kerana menonton masuk kelas pembinaan domestik tingkatan 5. Hari ini Cikgu Fazi akan ajar mengenai lukisan sanitasi dan pembentungan domestik. Okey. Sistem sanitasi dan pembentungan yang baik dalam semua rumah kediaman akan menjadikan ahli rumah itu akan rasa gembira. Macam tu. Kerana dia boleh melaksanakan semua aktiviti dengan lancar. Okey, kita pergi masuk lebih dalam apa itu lukisan sanitasi dan pembentungan. Okey, lukisan sanitasi dan pembentungan direka bentuk bagi menguruskan sisa kumbahan dari sebuah rumah kediaman. Apa maksud sisa kumbahan? Sisa kumbahan ialah air sisa buangan yang dicemari oleh segala aktiviti manusia. Okey, dia terhasil daripada aktiviti di dapur dan di dalam tandas dan bilik air. Jadi kamu tahu sisa kumbahan ialah hasil buangan daripada dua tempat ini. Okey. Kita lihat ini adalah lukisan sanitasi dan pembentungan bagi sebuah rumah kediaman, rumah persendirian. Kamu perlu tahu, cikgu perlu jelaskan kat sini ada sikit beza lah bagi rumah persendirian dan juga perumahan besar. Okey, kita lihat dulu bagi sistem sanitasi dan pembentungan bagi rumah kediaman. Okey, dalam satu rumah kediaman, hasil buangan ni akan masuk ke dalam kebuk yang pertama. Dan bila dah masuk dalam kebuk pertama, dia akan masuk ke dalam tangki septik. Okey, ini ialah tangki septik berskala kecil bagi rumah kediaman. Okey, kalau dalam satu tangki septik individu ni akan ada satu kebuk yang dibahagikan kepada dua bahagian. Okey, apa yang berlaku di sini ialah sisa buangan tadi akan masuk ke sini. Sampai ke sini dia akan diuraikan terbagi kepada dua bahagian, dua jenis lah, yang pejal, mendak pejal. Kat sini akan berlaku mendak pejal dan cecair akan berlaku di atas. Kat sini terdapat bakteria anaerobik. Apa dia bakteria anaerobik? Bakteria yang tumbuh, yang hidup dalam keadaan tiada oksigen. Jadi bakteria ni akan menguraikan sisa mendak pejal. Yang pejal lawak tu kan. Okey, dia akan uraikan menjadi supaya kuantitinya akan lebih kecil. Maknanya dia terurai menjadi cecair. Apabila dah menjadi cecair, dia akan keluar melalui kebuk yang kedua. Daripada kebuk yang kedua, dia akan dialirkan sampai ke parit. Okey, apa jadi kepada mendak pejal yang dalam kebuk pertama tadi? Kat sini dia tak boleh keluar pergi ke parit. Nanti parit rumah kamu busuk pula. Jadi apa yang dekat kat sini apa yang berlaku apabila dah penuh, biasa dah berjadual dalam 2 tahun sekali kena panggil pihak yang menguruskan sistem kumbahan di Malaysia. Apa dia? Apakah badan tu? Apakah nama pihak yang menguruskan sistem kumbahan di Malaysia? Okey, pandai, Indah Water. Jadi 2 tahun sekali kena panggil Indah Water datang vacuum pump di sini. Dia akan sedut pakai lori dia. Okey, laju tak cikgu cakap? Okey, jadi ini ialah sistem sanitasi bagi rumah kediaman. Okey, ini yang cikgu cakap tadi. Tangki septik juga. Kamu tengok bahan untuk membina tangki septik individu ni boleh terdiri daripada batu bata. Ada orang pakai batu bata, ada orang buat pakai konkrit, ada pakai bahan gentian ni beli je lah dekat hardware, fiberglass ataupun plastik biasanya. Yang ni warna hitam lah culvert dia. Okey, bentuk dia ada yang segi empat, ada yang bentuk silinder. Kalau kita patah balik tadi yang tangki septik yang ada dua bahagian tadi tu, dua kebuk tu, ni lah ada buat pakai batu bata, konkrit, gentian, fiber dan ataupun plastik. Okey, seterusnya ini kita gambar rajah macam tadi juga. Kamu tengok tadi kat sini
sisa kumbahan tadi akan masuk ke kebuk pertama. Ini ialah tangki septik terdiri pada dua bahagian. Kat sini ada bakteria anaerobik yang menguraikan mendak pejal kepada bentuk yang lebih ringkas, dalam bentuk cecair, dan cecair yang lebih ini sampai sini dia akan keluar ke kebuk seterusnya dan dialirkan ke longkang berlajunya. Okey, ini kalau kita tengok lukisan skematik dia pula. Okey, lukisan skematik bagi sistem sanitasi pembentungan ni, kita tengok pipe yang warna biru ni. Pipe warna biru, tengok dekat sinki. Dia kamu pergi tengok ke longkang belakang. Kalau yang kat sini daripada tandas, dia akan pergi ke masuk ke lurang yang ini. Nanti dia tak lukis lah yang tangki septik yang ada yang besar tadi. Ni yang pertama tu. Kalau kamu perasan dekat setiap rumah kamu akan ada satu pipe warna putih tembus ke bumbung. Perasan tak? Ini ialah untuk melepaskan bau lah. Bau bila untuk sampai ke sini, dia melepaskan bau ke atas. Kalau buat kat sini kan bau pula kat dalam rumah kan. Okey, lurang ataupun manhole. Kat sini lah yang tadi, kalau kotak yang pertama tu, di sini apa fungsi tempat ni? Kata, lurang adalah binaan yang terdapat pada aras tanah. Kamu tengok kat rumah kamu mesti ada. Biasanya kan ada tulis saiz dia ni 18/24. Ia dibina untuk memudahkan kerja penyelenggaraan sekiranya berlaku kerosakan atau tersumbat. Okey. Ini yang saya kata ni, dalam ni bahan binaan dia boleh dibuat daripada konkrit ataupun plastik, batu bata dan sebagainya. Tapi penutup dia mesti yang macam ni. Kalau yang macam ni dia dekat jalan raya. Ni kalau dekat rumah kamu macam ni, kemudian dia akan ada yang besar punya loji kat sini. Dia biasa ada label lah. Kamu jangan mandai-mandai buka dalam ni. Kalau buka ni, bau boleh mati sebab sangat bertoksik bau dia. Kalau banyak kita dengar pekerja yang buat penyelenggaraan jatuh dalam tu mati, sebab kat dalam ni biasanya tak ada oksigen sebab dia berlaku proses bakteria anaerobik ada dalam tu, so tak ada oksigen, boleh mati, lagipun busuk sangat kan. Okey, seterusnya. Okey, ini kalau di rumah persendirian, rumah kediaman biasa, dia akan ada dua lah ni, nampak ni. Saya kata tangki septiknya ada dua bahagian, dia akan jadi macam ni lah. Asal macam ni, kemudian kalau dia buat renovation, sepatutnya kena pasang yang besi tu lah, yang logam tadi kan, 18/24 tadi. Tapi dia ni degil, dia pasang, dia nak cantik ke rumah dia, dia pasang yang macam ni. Okey. Ni loji kumbahan Indah Water Konsortium. Tulis tak habis. Okey, ini adalah badan yang menguruskan sistem kumbahan di Malaysia. Kat sini setiap 2 tahun sekali adalah bil sampai kan. Ini ada lori dia. Kalau dekat rumah kawasan perumahan yang besar, kamu punya tangki septik dia ada loji septik yang besar macam ni. Kalau kamu lalu ada nampak macam ni, ni ialah loji kumbahan bagi satu kawasan perumahan yang besar. Kalau besar perumahan tu, besarlah loji dia. Cuba kamu pusing keliling kawasan perumahan kamu yang macam mana. Okey, dah habis lajunya Cikgu Fazi. Okey, ini ialah latihan pengukuhan. Okey, ada 4 soalan saja cikgu bagi kat sini. Yang pertama, terangkan maksud tangki septik individu. Kalau kamu dengar tadi, awal tadi cikgu sebut apa maksud tangki septik individu. Yang kedua, namakan pihak yang bertanggungjawab menguruskan sisa kumbahan domestik di Malaysia. Okey, apa dia? Cikgu dah sebut tadi. Okey, nombor 3, berapakah tempoh tangki septik individu perlu dikosongkan? Ada juga kat depan tadi. Yang keempat, okey, kamu kena lukis lukisan skematik pembentungan di rumah anda. Cikgu suka suruh kamu lukis rumah sendiri supaya kamu kaji. Kita belajar pasal sistem
perkhidmatan yang berada di rumah. So kita tengok rumah kita dulu macam mana kita kaji. Jadi cikgu nak awak lukis. Siapa yang duduk rumah flat tu pun kamu boleh lukis, kamu kaji, kamu tengok pipe tu, kamu cari kamu punya lurang yang kat bawah tu mesti ada dekat bawah. Kemudian di mana loji pembentungan di kawasan perumahan kamu. Okey, supaya kaji sikit supaya kamu lebih faham. Itu saja daripada cikgu untuk hari ini. Cikgu harap kamu faham dan ulang kaji. Kalau tak faham, kita akan bertemu lagi di kelas yang berikutnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum.